إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يا نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ini taqulu bi tauhid. Ya. So, 11. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bermula dalil atas mengaku mereka itu dengan tauhid ar-rububiyah. Firman Allah Ta'ala, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Surah Luqman ayat 25. Wa la in sa'altahum, demi Allah sesungguhnya jika bertanya engkau akan orang musyrikin dengan perkataan engkau, siapa yang menjadikan sekalian langit dan bumi? Man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang di langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Nazai berkata mereka pada menjawab pertanyaan itu, menjadikan akan dia oleh Allah. Karena mereka menyedari bahawasanya ada pencipta, tapi cara mengenal mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, sebab mereka adalah kafir musyrik. Mereka menyekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain. Yang pertama. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Dan demi Allah, jika bertanya engkau akan kufar Makkah dengan perkataan engkau, siapa yang menjadikan segala langit dan bumi? Nascaya menjawab oleh mereka itu, menjadikan akan dia oleh Tuhan yang menang, yang aziz, yang tiada dikalahkan lagi, yang sangat mengetahui. Itu makna kata Al-Aziz yang maha mulia, Al-Alim yang maha mengetahui. Aziz dengan makna yang kuat, tidak boleh dikalahkan. Jadi maksudnya mereka mengaku secara zahirnya ada pencipta, tapi pengenalan mereka tentang Tuhan sebenarnya tidak sebagaimana yang dikehendaki. Bahawasanya dalam pengenalan ketuhanan mereka tidak mentauhidkan Tuhan, dengan bahawa mereka menyekutukan Allah Ta'ala, menganggap ada yang lain selain Allah Ta'ala. Maknanya boleh menentu, boleh memberi, boleh mengurus dan sebagainya. Ini satu kesilapan besar. Patut dinamakan mereka kafir musyrik, kafir yang menyekutukan, mengambil selain dari Allah sebagai Tuhan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi. Katakan oleh Muhammad Rasulullah SAW, bagi siapa bumi? Limanil ard, milik siapa? Bumi yang pada, dan jika mengetahui oleh kamu akan menjadikannya dan yang mempunyainya selagi berkata mereka, bagi Allah Ta'ala. Bertanya limanil ard, bagi siapa bumi? Waman fiha, dan isi kandung bumi siapa punya?
Ya, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui, saya quluna lillah, mereka akan kata bagi Allah. Setakat itu jelas. Dan beberapa ayat yang lain. Dan pemula tauhid sebenar ia tidak ada syak padanya. Bahkan segala hati manusia dijadikan akan dia atas mengaku dengan tauhid lebih daripada mengaku dengan yang lain daripada segala yang lain. Seperti sabda Rasulullah SAW pada orang yang menceritakan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mereka di dalam Al-Quran. Qalat rusuluhum afillahi syaqqun fatiris samawati wal ardh. Telah bersabda sekalian Rasul, mereka itu tiada ada syak pada kewujudan Allah Ta'ala. Pada ada Allah Ta'ala tidak ada syak yang menjadikan segala langit dan bumi. Ini menandakan mereka mengiktiraf pencipta langit bumi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sedangkan Fir'aun juga menyatakan keyakinan dalam hatinya seperti sabda Nabi Musa AS, walaqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sesungguhnya telah mengetahui engkau, hai Fir'aun, tiada yang menurunkan akan segala mukjizat ini atas aku melainkan Tuhan yang menjadikan segala langit dan bumi, menunjukkan yang nyata atas kebenaran, tetapi engkau ingkar akan dia pada zahir kerana dengki dan kasih akan dunia. Dia dikasihkan pangkat kedudukan dari maka dia tidak beriman dan dia tidak menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala sebagaimana dikehendaki al-taslim, iaitu menerima ketuhanan Allah SWT dan mencari yang betul. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan ingkar dan mendustakan oleh Fir'aun dan kaumnya akan segala mukjizat Nabi Musa dengan lidah mereka, dan yakin akan dia oleh segala hati mereka kerana zalim dan takabur. Punca dia jadi begitu ialah zulman wa uluwa. Dia telah ada sifat kezaliman dan sifat ulu, makna membesarkan diri atau dipanggil at-takabur. Ini menjadikan mereka terhijab daripada menerima kebenaran yang sebenar. Satu hati nak dibersihkan. Takabur duduk di mana? Qalbi. Semua sifat-sifat dalaman yang menyebabkan mereka jadi besar. Dan yang masyhur pada sisi ulama usuluddin menisbatkan tauhid ini dengan dalil tamam, dan iaitu bahawasanya jika ada bagi alam dua yang menjadikan, maka pada ketika itu bersalah-salahan keduanya, seperti berkendak salah satu daripada keduanya menggerakkan satu jisim dan berkendak yang satu lagi mendiamkannya, atau berkendak satu daripada keduanya menghidupkan akan seorang dan berkendak yang lain mematikan, maka ada kalanya bahawa hasil kendak keduanya atau kendak salah satu daripada keduanya atau tidak hasil kendak salah satu daripada keduanya. Dan bermula yang pertama itu tertegak, artinya mustahil kerana bahawa menghasilkan menghimpunkan dua yang berlawanan. Ini dipanggil hujjatul aqli. Kalau sekiranya Tuhan itu ditakdirkan dua, jawab dia pertama memang tidak sah, maka dipanggil wajhut tanasub, wajah kemunasabahan. Mustahil Tuhan itu berbilang. Yang wajib adalah ia tunggal. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahum wahid. Itu nas pampang dalam Quran. Sekarang dia pakai punya akli. Baik, sekarang kalau kata dua Tuhan, sebab ayat di bawah ni disebut laukana fihima alihatun illallah la fasadat. Kalau ada dua Tuhan dalam langit dan bumi, ada dua, jawab dia la fasadata, nasaya punah, rosak kedua-dua langit dan bumi. Bermakna tidak boleh
Tuhan itu dua atau berbilang, apatah lagi kalau tiga. Jadi wajar dikatakan mustahil. Baik, sekarang kalau dua Tuhan, misalnya dia tak boleh tapi dia takdirkan. Kalau dua, dia akan berlaku sama ada muafakat atau di mukhalif. Di muafakat setuju dalam nak menjadikan satu benda, ya, setuju satu. Atau kedua-duanya tidak setuju, atau satu setuju satu tidak. Semua ini adalah mustahil itu. Yang pertama, kalau setuju, mana wajah mustahil? Baik, sekarang kalau sekiranya dua-dua setuju nak mengadakan satu benda, katakanlah benda itu benda yang boleh dibelah bahagi, benda besar, ya, A jadi sebelah kanan, B jadi sebelah kiri, contohnya, atau dia jadi sebelah depan, yang jadi sebelah belakang, tetap mustahil. Sebab apa? Di sini perlu kita memahami makna ketuhanan. Bab makna Tuhan ialah apa? Dua makna. Istighna ila an kulli ma siwa, satu. Yang kedua, waftika kulli ma ada ilaih. Bila sebut Tuhan saja, mesti dia terkaya dari yang lain. Apa makna terkaya? Dia tidak berhajat kepada yang lain. Dia terlepas daripada berhajat, bergantung, bersandar. Satu makna ketuhanan. Yang kedua, ini makna yang kedua, dia telah berhajat kepada semua. Mana tidak ada sesuatu walaupun sebesar atom, sebesar zarah, dia boleh terlepas dari Tuhan. Kalau ada benda terlepas walaupun sebesar zarah, jawab dia batal makna ketuhanan. Makna ini diambil daripada ayat, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang disebut, antumul fuqara ila Allah, kamu fakir kepada Allah. Bermakna sifat ketuhanan isi semua. Fakir mana berhajat, terikat, bersandar, tertambat dengan Tuhan satu Tuhan. Makna yang kedua, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah Ta'ala Tuhan itu dia ghaniyun, dia terlepas, dia tidak berhajat, bahkan yang lain semua berhajat dengan dia. Dia tidak terikat, bahkan yang lain semua terikat dengan dia. Itulah makna ketuhanan yang kita kata al-ilah. Dalam kita nafikan la ilaha, tiada Tuhan. Apa makna? Mana tidak ada zat yang dia tidak berhajat kepada yang lain, satu. Sebaliknya semua yang lain terikat dengan dia. Tidak ada macam ni, illallah baru disebut. Manakan Allah sahajalah yang mempunyai dua makna. Makna pertama, dia tidak terikat dengan siapa. Kalau terikat, itu bukan Tuhan, satu. Yang kedua, kalau dia tak terikat, orang lain pun tak terikat dengan dia, pun batal makna ketuhanan. Dia mesti yang lain semua terikat dengan dia. Makna ini akan cacat kalau dua Tuhan. Contoh, dua, satu jadi sebelah kanan, satu jadi sebelah kiri. Yang jadi belah kanan, belah kiri dia tak buat, ya. Yang jadi belah kiri pula, belah kanan dia tak buat. Contoh, langit dengan bumi. Yang A jadi langit, B jadi bumi. A jadi langit, bumi dia tak buat, lepas daripada dia. Yang jadi bumi pula, langit terlepas daripada dia. Jawab dia, dua-dua batal makna. Tak boleh dua. Dia cukup mana pun tak boleh berbilang. Mesti tunggal. Bila tunggal, semua tidak berhajat kepada dia. Pasal raya kalau satu semua tunggu. Kalau dua tiga dah belah, dia berucap. Itu makna ketuhanan yang telah kita nampak bahawa kalau dia setuju pun dia batal juga, tak sah. Apatah lagi kalau intizah, dia berbalah. A kata nak jadi, B kata jangan. Kalau kita kata dua-dua lulus, wajah mustahil di mana? Wajah istihalah dia. Dia kata apa tadi? Berhimpun dua yang berlawanan. Menghimpunkan dua yang berlawanan. Mana satu benda, ya, A kata jadi, yang B kata tidak. Kemudian dua-dua lulus. Bermakna satu benda tu kita boleh kata ada dan boleh kata tiada. Sedangkan ada dan tiada benda yang berlawan. Maka keadaan kita, ya, al-jidan la yajtami'an. Benda yang berlawan dia tak boleh berhimpun. Gerak dengan diam, satu masa dia tak boleh berhimpun. Satu masa benda tu dia dikatakan gerak, satu masa yang sama juga dikatakan dia diam. Ini mustahilun.
akal tak tiba. Ya, macam mana boleh jadi macam ni? Kalau sekiranya dua Tuhan. Sebab tu kok mana pun dia mesti tak boleh dua. Dia mesti tunggal. Ya, Tuhan ni. Kemudian kalau dua-dua tak lurus, lagi batal. Ya, kalau dua-dua tak lurus, lagi nampak terang. Ya, maknanya kelemahan. Sebab Tuhan mesti dia segala benda terikat dengan dia. Maka firman Allah di bawah berkata, banyak daripada ulama bahawasanya dalil tamannu, maknanya apa? Berlawan. Ialah makna daripada firman Allah Ta'ala, lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Di sini ulama-ulama usuluddin mengeluarkan dalil, dia guna dengan lau imtina begitu. Ya, dalil wujud hidam, bapa dan semuanya, dia kata apa? Dia kata takdir. Jikalau tidak wujud, jikalau tidak hidam, jikalau tidak bapa, bermakna apa? Dia takdir benda yang mustahil. Asal dia ambil pada ayat ni. Ayat ni dua Tuhan mustahil. Maka Tuhan ajar kita dalam menyeluruh dalil, gunakan yang mustahil, tak akan dapat jawapan di ujung. Laukana fihi ma'i aliyatan ilallah, kalau ada dua Tuhan lain daripada Tuhan, ada Tuhan lain, jawab dia lapal sanatah, saya rosak, punah ni, akan rosak. Dia tak boleh mesti tunggal. Jadi kewujudan alam ini jelas menunjukkan ketunggalan Allah Ta'ala. Seolah-olah seluruh alam ya berkata dengan lisanul hal. Ya, seolah-olah langit berkata, bumi, segala pokok kayu-kayan berkata apa? Allahu mawjud yantasib bil wahdaniyah, laula yakum kadzalik lam yujad syai'un minal awadin. Ini dipanggil apa? Lisanul hal. Seolah-olah semua makhluk berkata Allah mawjud, ada, dan bersifat dengan ketunggalan. Kalau tidak demikian, dan saya tidak ada sesuatu pun yang wujud di kalangan makhluk. Atau maksudnya ya, kalau tak tunggal, jawab dia apa? Batal tadi kan? Satu makhluk kan? Jadi kewujudan makhluk menandanya sabitnya ya ketuhanan ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandanglah wahdaniyatullah dalam setiap cermin kewujudannya. Itulah makhluk dipanggil cermin memandang kewujudan Allah dan kebesaraan dia. Sebab kalau tidak rasa, jawab dia batal makna ketuhanan. Bila batal makna ketuhanan, tidak ada satu benda yang boleh mau. Sebab yang boleh mengeluarkan daripada min haizil adam ila wujud, mestilah taraf dia ialah mempunyai taraf uluhiyah ketuhanan. Sebab kita tak boleh kan? Pada hakiki kita tak boleh menentu. Kita boleh menentu. Yang boleh menentu hakikat dia. Sabda Rasulullah, masyaallahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu saja berlaku, dan apa yang tidak dikehendaki tak akan berlaku. Jadi semua yang telah berlaku, sedang dan akan datang, dia duduk dalam masyiatillah, penentuan Allah SWT. Kalau kata kita boleh menentu pada hakikat, tidak ada manusia yang sakit. Tak pernah sakit. Tak pernah sakit. Tidak ada manusia yang susah. Tidak ada manusia yang mahukan masalah dalam kehidupan. Ya. Tapi apa yang berlaku? Sebalik. Batu sama ulama disebut dalam kitab apa? Aqidatul Najib pun. Aku kenal Tuhan mudah aja dia. Yang aku tak tidak dapat, yang aku tak nak, aku kena tangguh. Dah, aku tahu dah. Ada kuasa besar di sebalik. Yang kita tak nak, sakit kuasa kan? Ya. Yang kita nak, kalau boleh manusia semua jadi kaya. Tapi kenapa jadi sebaliknya? Kalau kita tak nak musibah, tapi kenapa berlaku? Di atas sikit dia satu serangga tak nampak, COVID habis dunia ni. Ya, gelombang habis dunia, ekonomi ni guna mati. Di atas sikit dia ekonomi habis. Dia genjis kalau bahasa kita lah tadi. Dia gerak laut aja, gerak sikit aja. Mai tengah naik darat, tsunami habis. Ya, kira hari 20,000, besok 30,000 dan sebagainya mati. Itu baru sikit. Belum lagi iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insan ma laha. Iza zulzil, bila Tuhan gegar besok hari kiamat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan asqal, mana muatan bawah. Maksudnya apa? Dia bergulung tadi.
Habis sekali tutup. Buku bank pun tak ada. Lenyap habis. Gulung habis. Dan insan berkata, marah, ni apa dah jadi habis. Sehingga ibu yang mengandung, kandungan dia jatuh di tak kuasa. Dahsyat tak dahsyat gegaran kiamat. Ya. Mengandung rasa sakit kan anak tak terasa, tak keluar anak itu. Bayangkan betapa dahsyat gegaran kiamat. Ini bau sikit kegegar. Itu nandakan bau senyawa. Insan hakikatan pada hakikat la yadur wa la yanfa. Dia tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Yang memberi manfaat pada hakikat huwa Allah. Nama dia pun An-Nafi'. An-Nafi' ismun minal asma'illah. Satu nama daripada Asma'ul Husna. Ad-Dar itu pun ismun minal asma'. Satu nama daripada 99 nama Allah Ta'ala. Yang memberi mudarat dia, yang memberi manfaat dia, yang membunuh dia, yang menarik dia. Maka sila kenal Tuhan dalam dua keadaan. Dia ulu kita kenal, dia tarik pun kita kenal. Dan hingga berkata mata aqata ashhadaka birrah wa mata man'at ashhadaka kahrah bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Mata apa bila mana Tuhan beri kita pemberian yang berbagai-bagai yang tak pernah putus. Nampak kita tengok kata cantik dan kemudian mak sekali habis. Sebenarnya untuk ashhadaka birrah, dia menayangkan kita supaya kita renung dan pandang nama dia ambil pemberi ihsan. Satu. Wal mata mana'at dan bila dia blok. Tuhan sehat, kita sakit. Tuhan dapat, kadang kita tak dapat. Sebenarnya apa tu? Ashhadaka kahrah. Dia menayangkan kita nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Dia kata pak habis-habis. Jadi fi kulli zalik dalam dua keadaan muta'arifun ilai. Dia memperkenalkan kita dalam dua keadaan. Dia ulur supaya kita kenal, dia tarik supaya kita kenal. Kalau dia ulur kita tak kenal, dia tarik kita kenal habis. Itu amat bahaya. Orang yang tidak ada keperasanan qalbi dengan Allah lebih bahaya daripada telur di ujung tanduk. Telur di tanduk itu gambaran sangat-sangat genting bahaya. Tapi kalau qalbi insan tidak perasan Allah Ta'ala, itu lebih bahaya. Dia akan menjadi rosak. Habis. Yang kedua dipanggil tauhid al-uluhiyah. Tauhid menceritakan ketuhanan. Dan bermula tauhid al-uluhiyah yang telah mengesal. Tauhid itu mengesalkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba yang mensyaratkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mereka seperti doa dan nazar, menyembelih korban, minta tolong, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan lain daripada demikian. Maka wajib atas setiap mukallaf pertama bahawa tidak mendoa melainkan kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Sebab taraf insan sama kita dan makhluk, hakikat dia la yadur, tidak boleh memberi mudarat, wala yanfa, dan tak boleh memberi manfaat. Yang memberi hakikat ialah Allah. Sama ada diulur atau ditarik. Itu mana? Timbul masalah orang kata pergi sembah kubur. Orang pergi kubur itu bukan sembah kubur. Dia berdoa kepada Allah, bertawassul dengan orang yang mulia, dengan Tuhan. Bukan ada masalah. Ada pula orang kata tawassul orang hidup je, orang mati tak boleh. Apa beza yang mati dengan hidup? Yang mana mati, yang mana hidup? Yang mati jasad, yang hidup roh. Roh tetap hidup. Roh dia ada permulaan, tapi tidak ada kesudahan. Dia makhluk sebab dijadikan, tapi Tuhan kekalkan dia. Dengan keberkatan orang yang dekat dengan Tuhan, kita bertawassul, memohon kepada Allah, berintikan al-ta'sir minallah, kesan dari Allah, bukan daripada yang lain daripada dia. Cuma bertawassul, kita ada masalah. Ini Wahabi pula, dia kata tawassul syirik sebab siapa kata sembah. Siapa kata sembah? Ini Wahabi ni kadang-kadang dia tafsir tak kena. Yang tak kena dia bangsa kepada ahli sufi, itu jahat. Dia panggil khianat. Pentafsiran kalam sufi dia tak faham, kemudian dia bagi tafsir salah. Yang salah itu berbangsa kepada ahli sufi atau kepada arifina billah. Ini dia punya khianat satu. Berarti dalam tiap-tiap perkara, dalam keadaan ilmu munazarah dipanggil tahrirul murad. Bila ada kenyataan-kenyataan kalam-kalam, kita kena tanya dulu apa makna perkataan ini. Tanya orang yang cakap apa maksud.
Atas maksud baru kita tengok, bercanggah tidak dengan nas. Kalau bercanggah baru kita bahas, kalau tak bercanggah tak payah bahas. Yang ini kita tanya apa maksud orang tu, dia bintang satu syirik. Sebab tu orang kata saya bukan maksud dia tu habis. Sebab tu kalau nak membahas perkataan dan kenyataan orang, jangan kita terkam sembarangan, kecuali kita kena tanya apa maksud kalam dia, apa maksud kenyataan dia. Baru kita selamat. Kalau tertekam dia dah habis kita bantai, dia menjawab saya bukan maksud dia tu, habis dia kembali dia. Atau yang ada dalam ilmu munazarah dipanggil tahlilul murad. Itu tu macam bertawasul kan, dia tak faham bahawa bertawasul. Kalau minta dengan kubur, campur bila minta kubur dan yang kubur kamu boleh memberi apa pun. Kita mengambil keberkatan meminta dengan Tuhan, dengan keberkatan orang yang hampir dengan dia. Dan banyak nasihat, banyak bahasa kita. Jadi mentauhidkan dalam berdoa dengan makna kita memohon hajat hanya kepada dia, menyembelih korban hanya kepada dia, minta tolong kepada dia. Ini akan jalan mana tadi? Minta tolong atas wajah taksir, ada pun minta tolong atas wajah atas jalan asbab. Tak apa, kita panggil anak kita, oh mama tolong mak sekejap ni angkat barang. Mama tak boleh minta tolong dengan saya, syirik. Oh mau dia datang rumah saya, tolong hari ni ada gotong royong, kita minta tolong, syirik. Minta tolong, minta dengan Tuhan dia. Wah ni ilmu apa lah ke bawah. Sedangkan Quran sendiri sebut ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Lepas ta'awun dalam Quran tulis ta'awun 'alal birri, tolong menolonglah kamu pada kebajikan, jangan tolong menolong pada yang tak elok kenyataan. Bagaimana boleh tolong menolong? Mana kita minta tolong orang, bukan minta tolong atau wajah taksir. Mana etikat dia yang memberi kesan, kan? Atau jalan asbab. Sebab Quran dia datang ada syariat wal hakikat. Itu dalam Quran ni. Dalam Quran sebut apa lagi dari syariat yang tadi. Wa ma asabakum min hasanatin fa min Allah, wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Dalam ayat yang lain Allah kata kullun min indillah, kata semua dari Allah. Buruk baik dari macam ni tentang yang tadi dia panggil ta'adduban, beradab dengan Allah. Yang baik sadar ke dia, yang tak baik sadar ke kita. Itu dipanggil Quran datang ala sulukil adab. Sebab dia kena faham kalau Al-Quran dia panggil terkejar kan. Habis. Kalau tanya ke babi jauh jadi kan. Kena jawab dengan adab. Kena jawab macam mana? Jawab dengan umum. Anjing kita menjadikan, kita kena jawab dengan umum. Semua makhluk dijadikan oleh Allah. Itu yang kena jawab. Jawab cara akidah. Siapa jadikan babi? Semua makhluk dijadikan Allah Ta'ala. Kalau ditanya lagi, babi siapa jadikan? Kau macam babi ke? Orang dah jawab pada ikibasa ini. Semua betul kan faham. Mana jangan dinisbahkan zahir benda tak elok kepada Allah. Ini dipanggil ta'adduban, kerana beradab dengan Allah. Itu cara dia syarat ajar. Jadi sikit-sikit syirik. Sikit-sikit syirik. Wah, habis orang syirik, dia seorang kita syirik. Macam-macam ini kan. Sembahyang semua terlilah. Puasa semua kita bila haji ke nawaitu sama din usalli, ujung dia apa? Lillah, bukan lil khalaiq, bukan kena makhluk. Habis kalau ibadat kena makhluk, ibadat ada masuk riak. Apa hukum? Syirik. Tapi syirik apa? Ni syirik ada 3 marab ni. Ada 3 martabat. Syirik sifat dia apa? Ibtal. Syirik ni sifat dia membatalkan. Kalau syirik menyembah berhala, sembah patung, sembah wujud, dia mengiktikan benda itu berkuasa macam Tuhan, itu terus syirik. Dia panggil asyirkul jali, atau asyirkul kabir, syirik yang besar. Dia membatalkan akidah tu, habis. Itu kuasa akidah. Kalau mati tak sebab tobat balik, masuk kekal neraka selama-lamanya. Itu syirik kabir atau syirik jali. Dia membatalkan akidah. Yang kedua, asyirkul asghar. Dia tidak membatalkan akidah, tapi dia membatalkan sawabul a'mal pada amal habis. Yang disebut akhafu ma'akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Aku sangat bimbang kepada umatku syirik yang kecil. Iaitulah ar-riya. Nabi sangat bimbang.
Ya, syirik kecil kalau kena sebab apa? Terbatal pahala amal. Dia buat ibadat mulut lillah tapi hati nak lain. Supaya orang pandang, supaya orang tengok. Sebab tu dalil kena tengok pada kita istiwa uzami wal madin minal ammah. Bila kita buat ibadat, orang pudi kita tak rasa apa, orang caci pun kita tak rasa apa. Itu nandakan dia ikhlas. Kalau orang pudi dia terangkat tak jejak, aku bahaya. Kalau orang caci dia termenung-menungkan. Makna kalbi dia bukan dengan Tuhan, kalbi dia dengan insan. Sebab kalbi untuk jalan makrifat dia makan dalam kalbi. Kalau kita masuk benda lain dia rosak. Jangan masukkan makhluk dalam kalbi kamu. Farriq qalbak minal aghyar. Kosongkan kalbi kamu lain melainkan dengan Tuhan dia. Itu maksudnya. Dan syirik yang paling halus sekali apa dia? Ia adalah asyirkul khafi. Dia panggil ru'yatul nafs, memandang akan diri. Yang ini mesti dihapuskan dengan pandangan kita yang adalah last sekali ada tujuh yang mutasaddiq di mana rentan la haula wala quwata illa billah. Mana kita mematikan haul dan quwah makhluk dengan kita pandang haulillah wa quwwatillah. Sehingga kita buat ibadat, kita buat, kita melihat, kita bercakap, kita mendengar, kita rasa dari dia. Bukan tahu. Tahu semua tuan-tuan dah tahu, rasa. Ini dipanggil azwa' zawj. Ya. Dan masuk dalam hadis sahih Nabi kata la yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasa hamba ku mendamping diri kepada aku dengan amalan sunat hatta uhibba, sehingga aku kasih akan dia. Fa iza ahbabtu kuntu sam'an allazi yasma'u al-hadis. Ya, apabila aku kasih akan dia, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Ya, kalbi dia bila telah disucikan dari taubat dan istighfar dan ditembak dengan nurul azkar, nur zikir, safa, dia bersih. Ya, iza kasural azkar, ya, safat qalb. Wa iza safat asrar kana ma'allahi karam. Siapa yang banyak zikir dan saya pancaran nur dia kuat, dan bila nur dia kuat, asrar sir dia akan terang memancar, dan bila terang maka dia layak duduk berhampiran bersama dengan kana ma'allahi qaran. Hati dia tetap sentiasa dengan Allah. Itu kaedah dia. Ya. Jadi maknanya bila seseorang buat ibadat, selagi dia rasa dia, ya, kita semayang tu kita rokok dari kita kan, kita rasa dari dia. Ya. Rasa ya. Bukan tahu, tahu semua dah tahu. Memang semua dah yang Allah sebab nas terpampang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Terpampang nas Quran. Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Semua perbuatan kita. Cakap, duduk, diam, mendengar, melihat, semua minallah. Tapi masalah kita rasa daripada mana? Kita rasa kita. Ini pasal. Dia tak membatalkan akidah. Ya, tapi dia membatalkan apa? Sidqut tawajjuhin. Kejujuran tawajuh hati ke Tuhan itu tak dosa. Bila dia ada masih nampak lagi diri. Sebab tu dia perlu bantuan kepada zikir dan muraqabah. Muhasabah, muraqabah dan naik isyarat. Boleh kan tetap tauhid khas. Ini tauhid khas sebenarnya. Itu banyak perbahasan ini yang ini. Ini jadi syirik bukan sembarangan, dia ada banyak bentuk. Ya, syirik yang membatalkan akidah, ada syirik yang membatalkan pahala amal, ada syirik yang membatalkan kejujuran tawajuh qalbi dengan Tuhan. Ya. Yang pertama dipanggil bahawa tiada mendoa melainkan Allah Ta'ala. Maksudnya jangan minta pada yang lain. Dan yang kedua bahawa tiada bernazar melainkan bagi Allah Ta'ala. Dinazar semua lillah, bukan kerana hantu buah ke apa tak ada. Yang ketiga bahawa tiada minta tolong yang melainkan akan Allah. Dia jangan beriktikad bahawa yang lain ada memberi kesan, itu syirik. Yang keempat bahawa tiada sembahyang yang melainkan kerana Allah, bahawa tiada takut yang melainkan akan Allah. Ya. Tapi takut hantu. Takut kita digagal, itu bukan takut kepada Tuhan. Takut ke Tuhan yang memang sembah dan mengiktikadkan dia segala-galanya. Ya, itu takut kita dengan Tuhan lain. Macam dalam hadis kan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak bersyukur dengan makhluk, dia tak bersyukur dengan Tuhan. Sama ke syukur dengan makhluk bersyukur Tuhan? Lain. Syukur dengan makhluk itu ucap terima kasih, raih ke dia, itu syukur makhluk. Ya. Dia membawa dia ni pula dimakan, puan tak terima kasih. Tuan depan tak dapat jawab dia. Kan? Mana terima kasih kepada Adam. Ya.
Ada pun syukur dengan Tuhan bukan macam tu. Syukur dengan Tuhan kita sujud kepada dia, sembah dia, ada sama. Ya, lafaz sama tapi makna dia lain. Itu maksud dia. Dan bahawa tidak menyembelih korban melainkan bagi Allah Ta'ala. Dia tak sembelih kena hantu, kena buat ketukan. Dan bahawa tiada sujud yang melainkan bagi Allah Ta'ala. Bahawa tiada berserah yang melainkan kepada Allah Ta'ala. Sebab nihayat dan ayat mutasawuf di ujung di situ kan. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Last kali wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebut di nama Tuhan, gegaran kalbi dia. Dia panggil sentuhan kepada jalan awil jaman. Kemudian dibaca ayat Quran, bertambah iman dia makin bertambah. Mana dia menuntut pertambahan iman dengan qiraatul Quran, banyak membaca Quran. Dan ketiganya, hanya kepada Tuhan saja dia bergantung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ay yatawakkalun ala rabbihim. Mereka berpegang pada sikatul qalbi bima'nillah. Sehingga dalam kocek dia duit pun dia tak percaya juga. Walaupun ada dalam kocek kita ni duit, kita tak berpegang. Ini kan mungkin boleh jadi orang yang punya kan. Ada satu cerita, sahabat dia keluarkan duit 20,000 daripada bank, ya, masuk di minum air. Dia tak pasal nak orang follow belakang dia. Tiba dia berhenti minum air, dia terlupa kunci kereta. Hello, lepas minum kereta, tengok kereta terbuka, tengok dia dah ada. Dia simpan duit lama 10 tahun, tapi akhirnya milik orang lain. Kita kena nampak rezeki bagi apa tu? Rezeki mamluk. Rezeki sekadar milik, dia tak dapat bermanfaat. Ya, ada rezeki maksud, ada rezeki makmun. Ya, rezeki yang paling tinggi apa? Rezeki maupun. Rezeki yang mu'idah dan taqwa, dijadikan dengan taqwa. Man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau rezeki tak sikit dengan sebab takwa atau dia, itu rezeki paling tinggi. Yang dalam bab rezeki ada 4 pecahan gitu ya. Habis. Jadi maknanya rezeki itu dimiliki je lah. Kumpul-kumpul sampai masa orang yang pilih. Ya, sebab mana janji kita sikap dengan apa yang ada pada Tuhan. Kalau benda tu ada pada asal, tak campur kita tukar. Lepas tu wirid waktu tua dulu apa tu? Lepas semayang, la mani alima aqta wa la muti alima manata. La mani, tak ada orang boleh blok kalau Tuhan nak beri. Wala muti, tak ada orang beri, boleh beri kalau Tuhan blok. Habis. Maksudnya kita mentauhidkan segala-galanya adalah dia sahaja yang mengurus segala-gala ialah dia. Ada di antara bahasa sedikit berhubungan dengan masalah tauhidul al-uluhiyah. Pendeknya, bahawa tiada mengerjakan ia akan amal ibadah melainkan kerana Allah Ta'ala saja. Jangan disekutukan akan Allah Ta'ala dengan makhluk ya pada ibadat dia. Betul keadaan dalam ilmu tasawuf, man lam yaqna bi ilmillahi la mahalata alaihi riya. Barang siapa beribadat, dia tak cukup Tuhan dah tahu, Tuhan dah lihat, dia tak cukup, dia nak orang tahu, orang lihat, confirm dia kena penyakit riya yang sangat digeruni oleh Nabi SAW. Nabi takut, kalau kita tak takut tak terlah, sebab dia batal lah pada amal. Benar kita buat tengok tak ada kosong akhirat kan, sebab dia ada silkul ya, mana niat, kejujuran dalam niat. Dan kejujuran dalam niat dia berlaku bila kalbi ada injizam. Kalbi ada injizam, ada tarikan pertuan, tak ditarik, dia panggil jazbah. Kalbi bila Tuhan tarik daripada dia, syaitan pun terlatih, nafsu pun terpengkirkan. Kalau ada jazbah dari Tuhan, Allahu yajtani ilaihi man yasha'. Tuhan menarik akan orang yang dia kendaki. Disentap di kalbi itu. Sebab tadi kita minta doa Sayyidi Ibrahim Ar-Rashidi, anak murid bagi Sayyidi Ahmad bin Idris, Allahumma ja'alni minal muradin, atau Allahumma ja'alni minal majzubin. Ya Allah, jadikanlah hamba yang fakir ini orang yang engkau tarik ke arahmu. Dia sentapan doa Tuhan tarik dan habis. Ya, walaupun dia belum beriman, dan Tuhan tarik habis. Siapa dia? Bukan Sayyidi Firman. Dia belum beriman lagi tu. Tapi bila Tuhan sentap aja kalbi dia, dengan sebab dia tengok mukjizat Nabi Musa AS, tahu ada beriman. Amantu billah. Depan siapa dia buat kenyataan? Depan Fir'aun. Fir'aun kata, kau beriman, kau dah azab tu. Aku kata, walaupun saliman aku kencang, kencang lagi. Tengok tu, dia berlaku apa? Mukjizat, tarikan. Dia Tuhan tarik je habis. Syaitan berkata, sebab itu dia minta, ya Allah, tariklah kalbiku menghadap kepadamu. Ya, kalau kalbi kita akan terikan, di situ ada rahsia kenikmatan khusus sirki dengan Allah Ta'ala. Ya, kita akan terik. Kalau kita terik, kita berjalan ya Allah.
Sebab dan anak ada orang lain Allah ada kia-kia ibadat ini. Pada tadi Islam ada satu bahawa lain tarikat dari Allah kita harap. Mudah-mudahan termasuk golongan muradin atau majzubin.